Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat datang lagi ke channel saya. Alright, untuk video kali ni kita bincangkan soalan SBP yang seterusnya daripada soalan sambungan daripada bahagian 1 iaitu 26 sehingga 49. Macam biasa ada soalan yang saya tak bincangkan. Saya hanya fokus kepada beberapa soalan yang saya rasakan perlu untuk dibincangkan. Selain daripada soalan tu, awak boleh DM saya ataupun awak boleh bertanya kepada guru-guru anda sendiri. Okey, saya bincang sebab saya nak limit masa lah, tak nak terlampau lama. Saya pilih-pilih saja. Okey, hopefully dapat membantu anda. Alright, next soalan seterusnya untuk bahagian 2 adalah soalan 26. Soalan 26 paper 1 ya. 26. Diagram 22 shows a water droplet drops into a pail PQR. Okey, air daripada pili jatuh ke dalam baldi. The pail is filled with different volume of water. So inside the pail there is a different volume of water, also referring to the different depth, kedalaman yang berbeza. Maksudnya P mempunyai cecair ataupun air dengan kedalaman yang paling besar. Okey, manakala R mempunyai jumlah volume air yang menyebabkan volume air yang sedikit menyebabkan kedalamannya sangat rendah. Okey, paling rendah, cetek lah. So to cut things short, P paling dalam, deepest, R paling shallow, paling cetek. So soalan mention ataupun soalan tanya pada awak, which wave pattern, corak gelombang, is correct, yang paling betul when water wave propagate in pail P, Q and R. Okay, so kalau tengok pilihan jawapan ni, kita tahu bahawa gelombang ni adalah gelombang membulat, circular waveform, gelombang membulat. So apa bezanya antara P, Q dan R? Okay, ketahuilah bahawa panjang gelombang atau wavelength di dalam cecair berbeza jaraknya jika melalui kawasan yang dalam, kawasan deep dan kawasan shallow. Okay, mungkin awak pernah tengok suatu gambar rajah yang lebih kurang macam ni. Katalah di sini pantai. Okay, ya. Sekejap ya, sekejap lagi balik panggil. Okay. Okay, ni pantai, kawasan shore, pantai. Okay, mungkin awak pernah tengok macam ni, gelombang ni dilukis macam ni. Makin menghampiri pantai, makin dekat garisan-garisan tu. Garisan-garisan ni dipanggil sebagai wave front. Garisan yang saya lukis ni adalah wave front. Jarak di antara suatu wave front ke wavefront yang satu lagi bersebelahan itu dipanggil sebagai wavelength, panjang gelombang. Cuba awak tengok apa beza wavelength kawasan yang dalam, iaitu kawasan yang jauh daripada pantai, dengan kawasan yang shallow, kawasan cetek yang mendekati pantai. Saya tulis dulu sini shallow, sini deep. Balik pada soalan tadi. Okey, kawasan deep wavelengthnya lebih besar. Tolong ingat ni, kawasan deep wavelength lebih tinggi atau lebih besar, manakala whereas lambda dekat kawasan shallow lebih pendek. Okey, kawasan shallow lebih pendek. Kita transfer information asas ni kepada soalan. Okey, kawasan ataupun pail mana yang dalam? Jawapannya adalah P, bermaksud wavelength dekat P adalah wavelength yang paling panjang sekali. Okey. Kemudian R adalah pail yang diisi dengan kedalaman air paling shallow. Shallow wavelengthnya pendek. So, macam mana kita nak tahu circular waveform ni wavelength dia kat mana? Wavelength dia kat mana? Jarak di antara dua wavefront juga. Kalau saya buat macam ni, satu wavefront, dua wavefront. Okay, wavelength dia di mana? Wavelength tu dekat area sini. Kejap ya, mana dia? Sini
This is the wavelength. Okay, so dekat kawasan dalam, P dalam wavelength paling besar. Mana yang paling besar duduk dekat P? Ni paling besar. Paling kecil dekat sini. So straight away jawapannya adalah P. Nampak ni, wavelength ni lebih panjang daripada R. R dia rapat-rapat, maksud lambdanya paling pendek. Kenapa lambda paling pendek? Kerana air di dalam air di dalam bakul ke, dalam pail ni, dalam baldi ni adalah yang paling cetek. Okey, ni kesan apa ni? Kesan apa? Refraction, kan? Refraction. Right. Seterusnya 31, terus ke soalan 31. Dekat sini saya rasa ada pembetulan, kan? Dekat sini sepatutnya Y lah ni. Terminal metal plate Y, kalau tak silap saya lah. Okey. Alright, diberikan bahawa the candle, instead of the fire originally light, so the fire is now more attracted towards the terminal X. Okay, so ini dalam keadaan asal yang warna merah. Dalam keadaan sekarang ni adalah lebih banyak flame yang terbahagi dan tertarik kepada satu terminal X. Ni terminal X, sini terminal Y. Lebih banyak. Kalau awak belek-belek buku, awak akan dapati bahawa, sekejap ya, saya buat dulu E H T. Saya ringkas ni. Ya, dapati bahawa bahagian yang banyak ini, saya highlight, bahagian api yang besar ini merujuk kepada positive charge. Positive charge. Okay, kenapa lebih banyak positive charge tertarik ke sebelah sana? Kerana positive charge. Kenapa Zahin? Kerana positive charge is bigger and heavier. Ni awak kena ingat ni, takut paper 2 tanya. Big and heavy. So disebabkan dia adalah lebih besar dan lebih berat, maka lebih banyaklah ianya tertarik ke plat X. Okay, so because of positive charge tertarik ke suatu terminal, bermaksud terminal ni bercas apa? Terminal ni bercas negatif. Zahin, kenapa? Ibu? Zahin pergi kat ibu. Mana nak tengok? Kenapa balik tengah ni? Kelas ni. So, terminal metal plate X adalah negatif. Bermaksud jawapan dekat sini adalah negatif. Dan sebelah kanan Y ni adalah positif. Ya, mai. Tu. Lalu dekat ibu. Pergi kat ibu. Angkat pergi kat ibu. Okay. Alright, jawapan 31 adalah C. Okay. 33. Which graph shows the correct relationship between V and I for Ohm's law? Okay, awak tahu Ohm's law menghubungkan V dengan I. Apakah hubungannya? Directly proportional. Bila kita plot graph V lawan I, kita dapat a directly proportional gradient. Directly proportional gradient. Dan bila kita identify apakah maksud gradient ni, dan kita akan dapat bahawa gradient tu merujuk kepada R. R tu apa? R tu adalah resistance. Sebab tu datangnya formula V sama dengan I R. Cuba kita tengok. V sudah pun berada di paksi Y. V adalah di paksi Y. Okay. I berada di paksi X. Okay. Lepas tu plus C. C dalam kes ni adalah kosong. Sebab tu kita memintas di kosong. Graf tu meminta di kosong. Apa yang tinggal dekat sini? Apa yang tertinggal? Jawapannya adalah R. R ni apa? Y sama dengan apa X plus C? Jawapannya adalah M. Sebab itu nilai gradient untuk graf V lawan I adalah resistance. Okay, nilai resistance. Alright, untuk jawab soalan ni, jawapan dia direct sajalah. Untuk obeys Ohm's law. Obeys Ohm's law maksudnya akan dapat graf macam ni. V lawan I yang directly proportional. Okay,
33. Jawapannya adalah D. Betul ke? Okey, betul. Okey ya, 33. Secara ringkas itulah Ohm's law ya. Macam mana dapat graf ni? Kenapa gradient dia ni adalah nilai R? Okey. 34. 3 identical resistor. Apa maksud identical resistor? Semua mempunyai nilai rintangan yang sama. Nampak ni, 3, sini 3, sini 3. Okay. In an electrical circuit, the reading of ammeter. Tengok ammeter dekat mana saya highlight. Ammeter ada dekat sini. Ammeter ni baca apa? Ammeter fungsinya membaca arus. Membaca arus. Okay, tengok sini. Arus keluar dari terminal mana? Arus keluar dari terminal positif. Okay, ni arus besar atau arus total keseluruhan. Yang masuk ke dalam ni pun arus total juga. Okay, kemudian arus tu dia jumpa dua cabang. Secara ringkas ni bahasa mudah, jumpa dua cabang, dua junction. So satu arus akan masuk cabang ni satu, cabang di bawah satu. Adakah jumlah arus yang masuk ke dalam dua-dua cabang ni sama banyak? Jawapannya tidak. Okey, kerana arus dalam keadaan paralel adalah hasil tambah arus cabang 1 tambah arus cabang 2. Bermaksud kalau awak tahu arus yang ini, cabang pertama, tambah dengan arus di bawah ni, awak dapat arus keseluruhan. Okey, tengok arus ni dia keluar, dia gabung balik jadi arus tunggal, arus total. Okey. Itu yang pertama yang saya nak beritahu lah, ulang kaji ni, ulang kaji. Tapi apa jadi ataupun apakah cara kita nak mencari bacaan reading of the ammeter? Ammeter ni saya padam balik ya. Saya padam balik. Ammeter ni padam jap. Nampak banyak nanti awak confuse. Alright, saya padam dulu. Okay, this ammeter only reads the current that comes into this junction only. Baca yang ini saja. Awak tak boleh cari arus keseluruhan. Jawapan awak tak betul. Sebab arus keseluruhan bukanlah arus yang masuk ke dalam ni semata-mata. Arus keseluruhan adalah hasil campur cabang yang ini dengan cabang yang ini. Jadi kalau awak cari R total, lepas tu baru awak cari I, tak betul. Okay, tak betul. Saya tunjuk dekat awak. Saya tunjuk dekat awak ya. Saya padam semua. Alright. Satu benda yang awak kena identify adalah berkenaan dengan voltage atau potential difference. Di 6 volt, okay, akan diberikan sama banyak kepada dua cabang. Dekat sini pun dapat 6 volt, dekat sini pun dapat 6 volt. Sebab apa saya cakap macam tu? Tadi I parallel equals to I1 plus I2. How about V parallel? V dalam keadaan selari parallel adalah equals to V1 equals to V2 equals to dot dot dot. Yang ni pun plus dot dot dot. Maksudnya berapa banyak cabang yang awak buat pun, selagi mana cabang itu dalam selari, maka semua cabang tersebut menerima voltan yang sama. Menerima voltan yang sama. Saya ulang balik lagi sekali. Alamak, kenapa je macam tu? Mana dia? Highlighter. Alright. So this 6 volt will be equals to this junction 6 volt, sini pun 6 volt. So 3 ohm ni menerima voltan yang sama. Bawah ni 6 ohm pun terima voltan yang sama. Okay, let's prove it. Kita try kira dia. Kita cuba kira dia. Alamak, ni highlighter. Kejap. Okay. Hai. Tukar colour. Biru. Okay, kita cuba kira cabang yang ni dulu, which is kehendak soalan tu. Reading of ammeter menurut Ohm's law, V equals to IR. Kalau nak cari reading ammeter, which is I sama dengan V bahagi R. Berapa voltan di situ bahagi dengan jumlah resistance dekat situ. So I sekali lagi sama dengan V bahagi R. Bila kita kira V nya 6, nampak ni 6, kat sini 6. Bukan kita ambil directly dari atas sebab kita kena faham bahawa
junction ni juga mempunyai 6 volt. Sebab apa? Dalam kedudukan selari. So 6 bahagi dengan jumlah resistance dekat cabang ni sahaja. Berapa? 3 ohm. So 6 bahagi 3 dapat 2 ampere. Okay, itulah jawapan untuk soalan ni, 2 ampere. Okay, just in case kita nak proof, kita nak proof saja. Cuba kita kira berapa arus yang lalu dekat cabang bawah. Dekat cabang bawah masih lagi V bahagi R, tetapi V nya masih lagi 6, R nya 3 selari, series dengan 3. Satu lagi 3 dengan 3. Kalau series kita tambah 6, 3 tambah 3 dapat 6. 6 bahagi 6 berapa semua? Dapat 1 ampere. Okay, just to prove that this is true, dekat sini 2 ampere, dekat sini 1 ampere. 2 tambah 1 dapat berapa? 3 ampere. Betul Alright, kita try proof. Kita cuba proof, tengok betul ke arus besar dia 3. Kita buat warna hijau. Betul tak arus keseluruhannya adalah 3? Macam mana nak cari arus keseluruhan? Arus keseluruhan dicari dengan membahagikan 6 kepada nilai R total. Apa itu R total? Effective resistance. Maksudnya 3 ohm yang series ni dengan 3 satu lagi yang parallel ni, kena cari dulu effective resistance dia, total resistance. Macam mana cari? Saya buat kat bawah ni Saya buat kat sini. Okay, 1 over RT. Kenapa 1 over? Sebab dalam keadaan selari. 1/3. Kenapa 1/3? 1 over R1 plus 1 over R2. Yang ni 1/6. Ni tekan kalkulator masing-masing. 1/3 tambah 1/6. Dapat berapa? 1/2. So RT, 1/RT sama dengan 1/2. Kalau RT maksudnya 1 bahagi answer. Dapat berapa? 2 ohm. Okay, so total resistance untuk bahagian, kesemua bahagian ni adalah 2. Maka 6 bahagi 2 berapa? Dapat 3. This is for you to check your answer. Double check your answer. 3 ni. In case awak ada tersalah dari segi matematik. Okay, so betul lah arus parallel adalah hasil tambah cabang-cabangnya. Arus di setiap cabang. Bila tambah, dapat arus paling besar. Arus total. Arus besar. Okay, tak ada suara dah. Banyak sangat kelas kan. Alright, 35. Okay, kejap saya tukar ink. Okay, biasanya soalan yang melibatkan EMF dan juga soalan internal resistance, awak selalu jumpa graf macam ni. V lawan I. Kemudian graf dia negatively gradient. Dan awak tahu bahawa ada dua maklumat. Pintasan di paksi V ni atau di paksi Y ni adalah nilai EMF. Gradient of the graph sama dengan internal resistance. Ni saya rasa calon-calon yang sudah bersedia memang dah tahu dah graf ni. Okay, graf EMF dan internal resistance ada dua maklumat. Kalau awak tengok pintasan, awak dapat EMF. Kalau awak kira gradientnya, awak dapat the internal resistance. Okay, tapi dalam soalan ni, soalan 35 ni special sikit. Okay, soalan ni dia bagi awak kedua-dua paksi bukan lagi dalam bentuk yang awak pernah tengok. Especially student saya lah. Student saya baru pernah tengok soalan ni. Okay, so dilabelkan R pada paksi Y dan 1/I pada paksi X. Jangan takut, jangan terkejut. Apa perlu awak buat adalah keluarkan formula EMF dahulu. E sama dengan I kurungan R besar tambah R kecil. Macam tu. Okay, this is the general formula lah daripada
tajuk EMF dengan internal resistance. Okay, untuk awak cuba kaitkan formula ni kepada graf, awak kena ikut kehendak graf. Apa kehendak graf? Graf kata paksi Y nya adalah R. Bermaksud awak akan rearrange supaya awak dapat R sama dengan apa? Kenapa buat macam tu? Kita cuba bandingkan Y sama dengan MX plus C. So dengan meletakkan Y, tengok ya, sini penting ni. Dengan meletakkan R di depan, kita sedang menyamai formula asas untuk linear equation. So, bila kita letak R depan, huruf-huruf yang di belakang ni represent MX plus C. Akan represent MX plus C. Okay, cuba tengok betul-betul. Rearrange. Awak akan dapat R sama dengan, kalau tak silap saya, E over I tolak dengan R kecil. Okay, awak kena cuba sendiri rearrange. Maksudnya I ni bawa pergi bawah, jadi E over I. Okay, yang tambah R ni bawa pergi sini, jadi tolak R. Okay, mudah je awak rearrange sendiri. Saya tak nak tunjuk satu-satu lah kan. Okay, awak dah susun tadi. Di paksi Y, awak dah letak R di depan. Maksudnya the rest, E bahagi I tolak R ni adalah MX plus C. Paling awak nampak jelas sekali mesti plus C. Kalau awak tak nampak jelas plus C, pening lah awak ni kan, tak tahulah apa nak cakap ni. Cuba tengok sini. Saya cuba highlight satu-satu, slowly ya. Slowly and carefully. Tengok ni, plus C yang warna biru ni sekarang dah jadi minus R. Apakah maksudnya? Saya highlight dengan negatif R sekali. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah pintasan pada paksi Y. C ni kan Y-intercept. Pintasan pada paksi Y dalam graf ini, iaitu negatif 1, adalah nilai apa? Nilai internal resistance. Okay, berapa nilai internal resistance dia? Adalah 1 ohm. Sebab ni negatif kan. So negatif dengan negatif, positif. Negatif 1 ohm. Tu yang pertama. The tricky part dekat sini yang mungkin awak tak nampak, tak tahulah awak nampak ke tak Saya rasa boleh nampak kot. Semua pandai-pandai ni. Yang tengok sini pun semua yang pandai. InsyaAllah akan pandai lagi. Okay, tengok sini. Kita dah labelkan. Tengok ni, paksi X. 1 over R. Mana 1? Kat atas ni. 1 over R pula. 1 over I. So 1 over I sudah pun menjadi paksi X. Saya buat warna hijau supaya awak boleh match. Bila awak tengok ni 1 over I. Ok, dah X. Sekarang apa yang tinggal? Saya ulang balik. Sekarang apa yang tinggal? Tak ada warna lain ke? Warna purple tak nampak pula. Saya pakai pen je lah. Pen warna apa pula? Purple. Sekarang apa yang tinggal? Kalau R sama dengan Y, okay, 1 over I sama dengan X, negatif R sama dengan C, tinggal apa? Tinggallah E besar yang cuba dibandingkan dengan M. Itu bermaksud apabila awak mencari gradient, awak akan dapat nilai E besar, iaitu EMF. Kehendak soalan. Soalan suruh cari EMF. Dengan kata lain, soalan suruh kira gradient ni. Kiralah awak gradient tu, dapatlah awak nilai EMF. Apa jawapan untuk 35? 35B. Awak akan dapat 2. Nak saya tunjuk ke pengiraan gradient? Pengiraan gradient M sama dengan Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Ambil ke sini koordinat berapa? 8, 15. Ambil dekat sini koordinat berapa? X nya 0, Y nya negatif 1.
Okay, ni titik 2. Sebab kita buat graf dari kiri ke kanan. Ni titik 2. Sini titik 1. Titik tu koordinat lah ya. Bahasa mudah je. Y2. Ni Y kat 2. 15. Tolak dengan Y1 XY. Tolak dengan Y1. Macam tu. Bahagi dengan X2. Mana X2? Ni 2. X ni X dia 8. 8. Tolak dengan 0. 15 tolak negatif 1 dapat 16. Bahagi 8 dapat berapa? Dapatlah 2. Okay. So itu jawapan dia untuk soalan nombor 35. Cantik soalan ni sebenarnya. Dan aras ni aras. Saya tak tahu, saya tak gubal soalan. Saya rasa aras ni aras tinggi lah. Aras tinggi. Sebab banyak kemahiran yang awak perlukan kat sini. Especially rearrange formula dan cuba kaitkan dengan graf lah. Graf ni ada 2 je permainan dia. Graf ni ada 2 saja. Sebaik awak susun X dengan Y dia. Ada 2 tempat saja soalan biasa uji. Pertama pintasan, kedua gradient. Okey, pertama pintasan paksi Y, kedua adalah kecerunan. So awak kena tahu pintasan dalam soalan ni dekat mana dalam formula yang awak dah susun tu. Begitulah juga untuk gradient. Okey. 36 soalannya, sekejap saya tukar. Soalannya adalah hand mixer resistance diberi 0.48 ohm. The current flow is 25. So kita dah ada R, dah ada I. Soalan minta apa? Power. Formula power ada banyak ya. P sama dengan IV, P sama dengan Allah. P sama dengan IV, P sama dengan I square R, P sama dengan V square bahagi R. Mana-mana satu daripada 3 ni boleh digunakan. Kalau nak ambil direct, ambil sinilah. Sebab apa ambil yang ni? Sebab awak dah ada R, awak dah ada I kat sini. Squarekan saja I tu 25 kuasa 2 darab dengan 0.48. InsyaAllah dapatlah jawapannya 300 watt C. Okey. Kejap saya cek jawapan, takutkan silap pula. Okey, C. Alright, seterusnya 37 daripada tajuk elektromagnetism. Pertama, awak kena tahu bahawa jarum kompas sentiasa menunjukkan arah ataupun sama arah dengan magnetic field yang diletakkan di tempat tu. Kalau lah tempat ni ada magnetic field, maka jarum kompas tu tak tunjuk lagi arah utara yang bumi. Maksudnya utara asal. Dia akan ikut arah direction of the magnetic field. Kalau magnetic field tu arahnya ke kanan, maka ke kanan lah jarum tu. Okay, saya tunjukkan. Pertama, awak kena tahu bahawa arus keluar daripada positif terminal. Keluar dekat sini, pergi kat sini, masuk daripada bawah, naik ke atas. Nampak ni yang putus-putus ni menunjukkan wire atau solenoid tu daripada bawah, lilitan tu daripada dalam, keluar ke atas. Okey, maka arus sepatutnya dapat begini. Okey, ke arah sini, ke sini, ke kanan. Boleh ya? Okey, ke kanan. Lepas saya dapat arus, untuk awak cari magnetic field punya direction, awak pakai apa? Awak apply apa? Right hand grip rule. Right hand grip rule dalam case solenoid, right hand grip rule dalam case solenoid, 4 jari ni menunjukkan arah arus. Kalau straight wire, terbalik. Kalau straight wire, yang ni arus thumb, your thumb pointing to the right direction of the current. Tapi dalam case solenoid, kita shift, dia terbalik. Shift, maksudnya your 4 fingers other than your thumb is the direction of current. Ni current. Your thumb pointing towards north. Tunjukkan ke arah utara. So genggam solenoid tu buat gerakan seperti gripping the solenoid, seperti menggenggam solenoid macam ni. Kalau saya ikut arah ni ke kanan, okay, macam ni ke kanan. So my thumb is on the right hand side, means the north is here. North.
Sekejap saya padam. Baik. Sekejap ya. Padam. Okey, saya tulis balik. Jadi saya dapat north dekat kanan, south dekat kiri. Okey, awak cuba apply genggaman macam ni ke kanan. So north akan dapat di sebelah atas sana, south di bahagian sini. Okey, north dan south. Ingat bila menggenggam, semasa proses awak buat gripping tu untuk apply ni ya, awak tak boleh grip dengan kuku tak nampak. Kuku membelakangi awak tak boleh. Okay, walaupun ni ke bawah, macam ni ke bawah, macam ni pun ke bawah, tapi cara macam ni salah. Sebab awak sendiri tak nampak kuku. Tu teknik dia. Awak tak nampak arus tu. Awak mesti nampak kuku awak. Arus tu mesti visible pada mata awak. Baru betul genggamannya. So macam ni. Ke bawah. Okay, dapatlah north ke atas. North di atas ni. North dekat sini. Okay, macam mana nak lukis magnetic field? Macam mana nak lukis magnetic field? Sekejap ya. Rasa macam okay, nak bersin tapi tak jadi. Kejap lagi jadi kot. Alright, north to south. Magnetic field dilukis daripada north to south. Tengok, north to south. Macam tu arrow dia. Okay, keluar dari north, masuk ke dalam south. Yang ni form 3. Kalau tak form 3 pun, form 5 pun cikgu awak ajar balik ya. Sebab bar magnet, north, south, kita lukis macam ni magnetic field dia. North to south. Keluar daripada north, masuk dalam south. Macam tu. Ni bar magnet. This is solenoid yang kita letak aruskan dia. Tepi dia ada magnetic field. Alright. Seperti yang saya bagi tahu tadi, apa berlaku kepada kompas sebaik saja diletakkan di dalam magnetic field? Kompas keempat-empat ni menunjukkan arah magnetic field. Menunjukkan arah magnetic field. Sekejap ya. Ambil warna merah. Dengan kata lain, ni kompas ni menunjukkan ke arah kanan. Okay, sebab keluar daripada sini, keluar daripada north. Okay, bawah ni pula sebelah sini. Sebab tengok arrow ni, dia pergi ke belakang ni. Yang ni pun sama, pergi sini sebab arrow ni. Kemudian kompas yang terakhir ni menunjukkan masuk ke dalam. Sebab apa? Arrow ni ke dalam, magnetic field ke arah dalam. Jawapan paling tepat adalah D. Saya tak copy semua diagram, saya ambil D saja sebab dia terlampau besar. Saya nak tunjukkan supaya awak nampak arrow ni. Saya ambil jawapan D saja. Okay, yang lain-lain semua salah. So soalan ni agak hot dalam SPM, dalam trial negeri. Saya tengok ada banyak soalan macam ni. Tolong ingat, kompas sentiasa menunjukkan arah magnetic field di sekelilingnya. Di sekelilingnya. Kalau saya switch off DC power supply, saya switch off, apa jadi pada keempat-empat kompas tu? Directionnya menunjukkan ke arah utara sebenar atau utara bumi. Sebab dah tak ada magnetic field, maka dia tunjuk arah utara sebenar. Kita switch on, ada magnetic field, baru dia ikut arah magnetic field di tempatnya. Okay, di tempatnya. Harap boleh membantu awak lah. Okay, next 39. Diagram shows a transformer of 80% efficiency. Kecekapan transformer ni adalah 80%. Apa maksud kecekapan? Berapa jumlah power yang dihasilkan di input? 80% sahaja menjadi power output. 80% saja. Okay, 80%. What is the current in the primary coil? Dekat sini dia minta cari I dekat primary. Macam mana nak cari I dekat primary? I dekat primary sama dengan power dekat primary bahagi dengan voltage dekat primary. Okay, so yang ni nak cari IP, kita nak cari. Kita ada tak VP, voltage dekat primary? Ada tak? Cuba tengok diagram. Ada 240. Okay, jadi seterusnya kita ada tak power dekat primary? Power dekat primary ada tak? Ada, tapi belum cari.
Macam mana nak cari power dekat sini? Kita ada power sebelah sini, power output. Okay, kita tak ada lagi power input. So kita masuk dalam formula efficiency power output. Saya nak tulis power output, nanti awak tak nampak jelas. Saya tulis power secondary. Boleh? Samalah tu. Power secondary bahagi dengan power primary. Sebab kita nak cari power primary kan. Kita nak cari sini. Saya datang ambil daripada formula ni. Power output bahagi power input darab 100% sama dengan efficiency. Ni formula efficiency. Okay, so saya darab dengan 100% sama dengan berapa efficiency-nya? 80%. Okay, gantilah power secondary. Ni power secondary dah ada. Power secondary dah ada. Okay, 60 bahagi dengan power primary darab 100% sama dengan 80%. Okay, selesaikan persamaan ni, awak akan dapat power primary sama dengan berapa? Mestilah lebih 60%. Awak akan dapat around 75 watt. Buat matematik awak betul-betul. Ambil 80 bahagi 100, kemudian 60 bahagi answer. 60 bahagi answer. Okay, awak akan dapat 75. Power primary awak sekarang 75. Sekarang dah tahu power primary awak 75. Apa nak buat? 75 bahagi 250 volt, awak akan dapat berapa? 0.3125. Okey, tekan kalkulator awak, awak akan dapat macam ni. IP sama dengan 0.3125 ampere. Dalam soalan ni dia ambil 3 sahaja, nombor titik perpuluhan. So awak bundarkan, dapatlah 313C. Okey, ni di bawah tajuk efficiency. Soalan nak uji awak, adakah awak tahu bahawa efficiency tu macam ni formula dia, dan macam mana awak relate power output dan power input melalui formula P equals to IV. Seterusnya, terus ke soalan 42. Okey, soalan 42. For identical bulbs. Ni bulb ni semua sama, resistance sama, jenis sama, JKLM. Which bulb will light up when the switch S is on? Ni S, mana S? S ni kita sambungkan, switch on. Okey, mana satukah menyala? Jawapan dia, awak tengok kat sini. Ni apa? Ni adalah diode. Diode membenarkan arus melalui dalam satu arah sahaja. Adakah susunan ni forward bias atau reverse bias? Jawapannya forward bias. Macam mana saya tahu? Terminal positif diode bersambung dengan terminal positif bateri. Nampak? This is forward bias. So bila forward bias, arus boleh pass through. K akan menyala, J akan menyala. Okay, K akan menyala, K menyala, J menyala. Alright, tengok simpang yang kedua. Ni apa? This is kapasitor. Bagi yang tak tahu, kalau terminal tu awak nampak sama panjang, itu namanya kapasitor. Kapasitor ni apa fungsi dia? Menyimpan dan melepaskan cas. Menyimpan dan melepaskan cas. Bila kapasitor simpan cas? Bila kapasitor simpan cas? Jawapannya apabila ada arus. Saya ulang, kapasitor menyimpan cas apabila ada arus. Bila kapasitor lepas cas? Bila tiada arus. Okey, balik kepada apa yang saya beritahu awak tadi. Apabila ada arus, macam mana saya tahu ada arus? Bila switch S di on, maka arus akan cuba masuk dan masuk ke dalam kapasitor. Bila ada arus, kapasitor buat apa? Simpan cas. Apa berlaku? L tak menerima cas, cas tak mengalir ke dalam litar, dan L tak menyala. Okay, cas tak dilepaskan semasa arus ada, maka kapasitor sedang menyimpan cas tu, L tak menyala. L tak menyala. Bila L menyala? Bila kita buka switch S ni, buka dia, switch off nya, barulah L ni menyala
for few seconds. Menyala. Pada waktu tu arus tak ada, maka cas akan dilepaskan keluar dari kapasitor dan mengalir ke dalam L. Bila charge mengalir, barulah ada arus, L akan menyala. Yang lain tak menyala, L sahaja menyala. Most probably L dan J, sebab dia satu litar. L dan J. So balik pada soalan tadi, kita dah dapat J menyala, K menyala, L tak menyala. Kita tengok M pula. M disambungkan dengan resistor, maka M juga boleh membuat satu litar yang lengkap. Arus boleh masuk dekat sini. Okay, dan M juga akan menyala seperti biasa. Tak ada apa-apa lah. Ni resistor je. Okay, arus boleh melalui resistor ini dan M menyala. Cuma kecerahan dia tu berbeza-beza. Mungkin berbeza-beza. Jawapan ni adalah JKM only. Okay, 42 adalah C. Okay, 42 adalah C. Next, nak habis dah. Soalan ni banyak saya bincang dalam pasir-pasir yang lepas. Pasir pula dalam soalan trial negeri yang lepas. Which circuit does the bulb light up? Mana satukah yang menyebabkan lampu dalam soalan tu akan menyala? First, awak kena tahu betul tak susunan ataupun current itu flow ikut forward bias. Dekat mana nak tahu forward bias ke reverse bias? Dalam transistor. Ni nama dia transistor bagi yang belum tahu. Alatan yang kita sambungkan ini nama dia transistor. NPN. Transistor. Apa basic untuk transistor? Transistor ni automatic switch. Dalam dia ada apa? Dalam dia ada diode. Okey, dalam dia ada diode. Tu yang arrow-arrow tu menunjukkan arah arus untuk forward bias. Okey, untuk forward bias. Kalau tak ikut forward bias, maka arus tak boleh flow dan lampu tak menyala. Contoh, cuba tengok sini. Untuk A, kita tengok A dulu. Positif terminal dekat atas untuk bateri. Negatif terminal dekat bawah. Arus keluar ikut positif. Pergi kiri. Masuk dalam lampu. Cuba masuk dalam transistor. Apa berlaku? Adakah sama arrow dia? Sama. Bila arrow sama, boleh complete the circuit dan lampu akan menyala dengan bantuan IB. Nampak ni? IB terminal positif kat atas, negatif kat bawah. So current flow macam ni. Okey, banyak saya terangkan dekat dalam video yang lepas. Saya kata yang ni adalah IC, yang ni adalah IB. IC hanya boleh pass through the transistor dengan bantuan kehadiran IB. Kalau IB boleh pass through, when IB can flow, maka IC juga can flow. IB ni satu arus yang kecil compared to IC. Tapi IC untuk pass through the transistor perlukan bantuan IB. Kiranya arus IB ni macam jambatan. Kalau IB tak ada, IC tak boleh cross sungai tu, tak boleh cross dan lalu jambatan tu untuk complete the circuit. Maka lampu tak menyala. Kalau IB ada, bermaksud the jambatan is there, IC akan dapat cross dan complete the circuit, menyebabkan lampu menyala. Jawapannya adalah A. Kita tengok kenapa jawapan-jawapan lain salah. Cuba kita tengok B dulu. Okay, B terminal positif kat bawah, negatif kat atas. Yang ni positif, negatif. Cuba tengok, kita lukis arus tengok. Sini cuba naik atas. tiba-tiba jumpa reverse bias, automatic tak menyala. Tak kira lah IB dia susunan betul ke tidak. Disebabkan IC yang sudah pun dalam keadaan reverse bias, maka itu bukan jawapan dia. Lampu tak akan menyala. Okay, C pula. Positif, negatif. Sini positif, sini negatif. Okay, arus keluar dari positif. Cuba masuk dalam transistor. Cuba masuk dan complete the circuit. Apa jadi kat sini? Dia perlukan IB. Masalahnya IB sedang flow dalam keadaan reverse bias, tak menyala. So both IB and IC must flow in the direction of forward bias. Okay, must be connected in a arrangement of forward bias so that the current can flow. The current is allowed to flow and complete the circuit and the bulb will light up. Okay, sama juga D. Saya ulang lagi sekali. Positif, negatif. Sini positif, negatif. Cuba tengok.
current flow daripada positif keluarnya. Cuba masuk dalam transistor, tiba-tiba reverse bias, tak menyala. Salah satu dah cukup. Awak tengok salah satu tu dah reverse, confirm tak menyala. Confirm tak menyala. Yang ni pun banyak keluar dalam trial negeri 2020. So be alert soalan ni. Okay, 43 selesai. A depan dia. 44 gate logic atau logic gates. Okay, macam mana selesaikan soalan logic gate ni? Markah percuma ni. Kalau dalam fizik tak boleh buat logic gate, alamak, kan? Tak best lah. Cuba tengok sini. Input signal ni adalah salah satu cara menulis input kosong dan satu. Macam mana kita gambarkan kosong? Kosong bermaksud dekat bawah ni, kosong. Okay, satu kita lukis dia kat atas. Ni satu. Yang ni atas kan, satu. Sini bawah, kosong. Sini bawah, kosong. Sini pun bawah, kosong. Sini dilukis atas, satu. Ini pun atas, satu. Okay, untuk awak dapatkan output signal, tolonglah awak tahu bahawa jangan buat ke kanan, buat satu-satu ke bawah. Tengok ni. This is the first input. Apabila K0L1, apa jadi dekat output? Awak akan tandakan dekat sini. Yang first kita buat satu. Saya tunjuk je. K0. K0 kat sini, kosong. L1. Okay, saya tunjuk kat situ. K0 L1. So kosong kaki yang pertama ni kosong. Kaki yang kedua adalah satu, sebab dia ambil wire daripada input L. So satu. Ni operasi apa ni? Ni gate logic apa? Tak dan. Okay, tak dan maksudnya kita dan dulu. Kosong darab satu dapat kosong. Kita takkan dapat satu. So bawa satu pergi sini. Yang bawah ni satu, wire dia ikut wire dia satu. Kita takkan dapat kosong. Okay, ni operasi apa? Tambah. Satu tambah kosong dapat satu. Jadi input pertama adalah satu. Macam mana lukis satu? Lukis kat atas. Macam tu. Satu atas. Mana satu atas? Ini salah. Ini salah. Okay, tinggal dua ni je. Tinggal C dengan D. Possible answer is C and D. Kalau awak bijak, awak tak kira dah yang ni. Yang nombor 2, yang nombor 3. Kenapa? Sebab dua-dua jawapan sama. Ni pun satu, ni pun satu. Okay, kita uji yang paling akhir sekali. Kita uji paling akhir. Uji paling akhir. Kita tengok. Paling akhir. Satu. Okay, ingat bila dalam exam, berapa hari lagi nak SPM, soalan gate logic, bila menconteng, gunakan pensel. Saya ulang lagi sekali. Soalan gate logic, apabila menconteng pada diagram, guna pensel. Pensel ke pensel? Pensel. Okay. Sebab apa? Awak nak ulang kira kan? Nanti diagram tu semak. Bila semak, awak confuse. So, guna pensel supaya boleh padam dan tulis semula. Okay. Satu. So, satu. Ini kaki pertamanya satu. Kaki keduanya ambil dari bawah juga satu. Satu darab satu dapat satu. Takkan dapat kosong. Betul lah? Saya ulang balik. Satu darab satu dapat satu. Kita takkan sebab ada tak kat sini. Okay, dapat kosong. Selesai kaki pertama. Tengok yang bawah. Satu bawa pergi sini. Takkan dapat kosong. Kosong tambah kosong dapat kosong. Jadi input terakhir akan dapat kosong. Apanya? C. Okay, let me check the answer. 44 is C. Okay, betul. Okay, juga salah satu soalan famous. 46, simple question. Nuclide notation radioactive element. Nama elemennya adalah X. Yang P ni apa? P ni adalah nombor nukleon. Yang ditulis di bawah ni adalah nombor proton. Even dalam kimia pun awak dah tahulah ni. Ni benda paling basic kot dalam kimia kan. Okay, bilangan neutron. Ni nukleon, ni proton. Macam mana nak cari neutron? Jawapannya P tolak Q nombor nukleon tolak nombor proton, dapat nombor neutron. Jawapannya adalah 46A. Betul? 46 ayam. Okay, 48 aplikasi radioaktif. Okay, diagram shows the inside part of the smoke detector mounted on the ceiling. The smoke alarm remains silent
Okay, smoke alarm tu tak bunyi, remain silent if the alpha radiation reaches the detector. Selagi mana alpha radiation ni sampai kepada detector, nampak ni, sampai kepada detector, maka alarm tu tidak berbunyi. Which is in a normal unharmed condition, dalam satu situasi suasana yang biasalah, normal situation, okay, di mana tak ada apa-apa kebakaran berlaku. Jika kebakaran berlaku ataupun ada orang hisap rokok ke, ada smoke yang berjaya terlepas masuk ke dalam smoke detector, that particle are going to block the alpha radiation. Okay, alpha radiation ni apa? Alpha radiation adalah partikel helium-42. Apa sifatnya? It is very highly charged. Apa jadi jika alpha particle bertembung dengan smoke particle? Tahu smoke particle ni mesti datang daripada sumber haba, dan partikel-partikel asap ni adalah partikel yang bercas. So itu menyebabkan alpha radiation tak dapat menembusi dan sampai kepada radiation detector, tak dapat sampai. So disebabkan tak dapat sampai, detector akan mengesan kekurangan sinaran berlaku dan switch akan dihidupkan, menyebabkan the smoke alarm berbunyi. Okay, so jawapan untuk nombor 48 adalah bola B. The alpha radiation being blocked by the smoke particles, dihalang. Okay, so in fact the alpha radiation also have very low penetrating power. Dengan kertas ke, dengan jari ke, atau even dengan smoke saja dah boleh tutup the radiation ataupun block the radiation. Okay, last one untuk kali ni adalah 49. Soalan nuclear fission. Apa itu nuclear fission? It is a process of splitting. Saya tulis ringkas-ringkas, splitting, membelah. Okay, membahagi. Splitting big nuclide into small or lighter nuclei. Nuclei stands for nuclide yang banyak. Dia punya plural lah. Okay, so sebenarnya nak beritahu bahawa U235, apa maksud 235 ni? Dash 235 ni adalah nombor nukleon. Jangan tak tahu. Tu nombor nukleon dia, U235. This is how you write down in the form of notation, nuclide notation. Okay, dalam proses nuclear fission, parent nuclide kita bombat. Bombat ni apa? Kita bedil dia, langgarkan dia dengan neutron. So kita kena letak neutron kat sini. 1, 0. Neutron tu ditulis dengan nuclide notation seperti ini, 1, 0. Okay, kemudian apa jadi? Terbelahlah uranium 235 ni kepada beberapa anak dia, daughter dia. Anak dia apa? KR94. KR94. Tulis kat situ. Walaupun kita tak tahu bawah, biar dulu, sebab jawapan pun tak ada yang bawah, kan? Plus macam mana nak keluar daripada sini? Pelik tak? Okay, lepas tu Q, KR jadi Q. Okay, atas ni awak nak letak X boleh, nak letak M boleh. Plus dengan 3 neutron. Kat sini banyak pelajar tak tahu. 3. Okay, neutron 1, 0 kan? 3, saya lukis 3 besar kat sini. 3 biji secondary neutron. Mana nak tahu benda ni? Pergi baca balik dalam buku bawah subtopik nuclear fission. Dalam nuclear fission, sebuah nuclide yang berat, okay, big and heavy nuclide split into smaller and lighter nuclei plus 3 secondary neutrons. 3 secondary neutron ni akan pergi langgar nuclide yang lain juga. Okay, so kita tengok yang atas saja. Nak tahu nilai X tu berapa kan? Kita tengok yang atas saja. Tengok sini. Highlighter. Mana highlighter? Alright. 235
235 194 X dengan 3 darab 1. Ya, kat sini mungkin awak tak dapat kat sini ni. 3 darab 1. Saya tulis balik dalam persamaan matematik. 235 tambah 1. Saya ambil yang ni ya. 235 tambah 1 mesti sama dengan 94 tambah X tambah 3. Kenapa 3? 3 darab 1. Ada 3 biji atau 3 neutron, secondary neutron. So, sini dah jadi 2, 3, 6. Sama dengan 97 tambah dengan X. Selesaikan untuk dapatkan X. Okey, berapa jawapannya? InsyaAllah awak akan dapat 139. Okey, carilah kat pilihan jawapan tu nombor nukleon dia 139. Okey, jawapannya adalah bola. 39 jawapannya 49 jawapannya bola. Barium 139. Okey, itu cara je dalam nuclear fission. Ingatlah, a big heavy nuclei is bombarded by a neutron. Kemudian dia akan split, dia terbelah kepada beberapa nuklei yang lebih ringan. Pada masa yang sama menghasilkan 3 secondary neutrons. Okey, aras tinggi juga soalan ni. Saya rasa lah kan, saya cikgu biasa je, tapi saya rasa mungkin aras tinggi ni. Okey, so that's it untuk bahagian 2. Paper 1 untuk SBP. InsyaAllah ada masa saya cuba kongsikan untuk paper 2 dan paper 3. Itu pun saya pilih-pilih lah soalan InsyaAllah saya tak janji, tapi InsyaAllah kalau dapat sambutan, InsyaAllah saya cuba bincangkan paper 2 dan paper 3. So I'm wishing you all the best. Teruskan momentum di saat-saat akhir ni. Jangan give up. Semoga berjaya. All the best. Bye bye. Assalamualaikum.